Buletin 1.30 bersama saya Adin Hussein. Antara paparan hari ini, suspek utama serangan masjid di Christchurch didakwa membunuh. Juga pencemaran kimia, 65 pesakit baru dimasukkan ke ward. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suspek utama serangan masjid di Christchurch, New Zealand didakwa di mahkamah atas tuduhan membunuh 49 jemaah dan mencederakan hampir 50 yang lain ketika mereka sedang menunaikan solat Jumaat di dua buah masjid berasingan. Brenton Tarrant berusia 28 tahun bagaimanapun tidak membuat sebarang permohonan untuk diikat jamin. Sebaik tiba di mahkamah, tertuduh dilihat menunjukkan isyarat yang membawa maksud simbolik perkauman kuasa putih dalam sesi pendengaran yang diadakan secara tertutup atas faktor keselamatan. Tarrant dikenakan satu pertuduhan membunuh, namun menurut polis lebih banyak pertuduhan lain dijangka menyusul. Tarrant yang merupakan warga Australia direman sehingga sesi mahkamah seterusnya yang dijadualkan 5 April depan. Suspek dilaporkan memiliki lesen senjata api kategori A yang membolehkannya memiliki secara sah senjata separuh automatik. Terdahulu, Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern berkata 3 orang termasuk Tarrant sudah ditahan susulan serangan. Suspek utama dilaporkan mahu meneruskan serangan itu ke lokasi lain sebelum berjaya ditangkap polis. Perkara ini didedahkan oleh Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern dalam satu sidang media hari ini. The offender was mobile. There were 2 other firearms in the vehicle that the offender was in, and it absolutely was his intention to continue with his attack. Dalam pada itu, Ardern berikrar untuk memperketatkan undang-undang senjata api selepas pendedahan suspek yang membeli senjata secara sah. Katanya, Tarrant memperoleh lesen senjata kategori A pada November 2017 dan mula membeli 5 senjata yang digunakan dalam serangan itu. I can tell you one thing right now. Our gun laws will change. There have been attempts to change our laws in 2005, 2012 and after an inquiry in 2017. Now is the time for change. There are obviously questions being asked of how this person was able to enter the country and undertake this act of terror. Tambahnya, senjata api milik Tarrant termasuk 2 senapang separuh automatik, 2 senapang patah dan senjata lever action. New Zealand sebelum ini mengetatkan undang-undang senjata api bagi menyekat akses kepada senapang separuh automatik pada 1992. Namun ia lemah berbanding Australia yang menggubal rejim kawalan senjata yang ketat berikutan pembunuhan beramai-ramai pada 1996. Di New Zealand, sesiapa yang melebihi usia 16 tahun boleh memohon lesen senjata api sah selama 10 tahun selepas mengambil kursus keselamatan dan pemeriksaan latar belakang polis. Kebanyakan senjata tidak memerlukan pendaftaran di bawah Akta Senjata New Zealand dan polis tidak mengetahui jumlah senjata api dimiliki secara sah atau tidak sah di negara itu. There is also one other administrative matter I wish to briefly raise. Sementara itu, Hospital Christchurch berkata pihaknya kini sedang merawat 39 pesakit susulan insiden tembakan di Christchurch. 11 daripadanya masih berada di unit rawatan rapi dan dilaporkan kritikal. Setakat ini, 7 daripada 48 mangsa yang dimasukkan ke Hospital Christchurch semalam sudah dibenarkan pulang. Seramai 41 jemaah di Masjid Al-Nur maut, 7 lagi terkorban di Masjid Linwood dan seorang mangsa meninggal dunia ketika dalam rawatan di Hospital Christchurch. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengutuk insiden kekejaman terhadap umat Islam susulan serangan itu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata baginda menzahirkan kesedihan ke atas berita menyedihkan yang turut membabitkan 3 rakyat Malaysia. Menurut baginda, tindakan kejam dan tidak berperi kemanusiaan kepada masyarakat yang tidak berdosa itu
dikutuk dan berharap mereka yang terlibat dibawa ke muka pengadilan. Al-Sultan Abdullah turut mendoakan supaya rakyat Malaysia yang cedera, termasuk seorang yang dalam keadaan kritikal, kembali sembuh. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Sebanyak 65 pesakit baru dimasukkan ke ward setakat tengah malam tadi kesan insiden sisa kimia Sungai Kim Kim. Angka itu menjadikan jumlah mangsa yang masih dirawat di hospital ialah 371 orang. Esko Kesihatan, Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Sahrudin Jamal berkata jumlah itu menyaksikan penurunan berbanding 491 yang dirawat di hospital sebelum ini. Ujarnya sebanyak 185 mangsa telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing sejak semalam. Katanya, jumlah pesakit yang masih diberikan rawatan di ward unit rawatan rapi ICU adalah seramai 8 orang dan mereka dilaporkan dalam keadaan stabil. Semua pesakit terbabit mendapatkan rawatan di Hospital Sultanah Aminah HSA, Hospital Sultan Ismail HSI dan Hospital Permai Johor Bahru. Sehingga semalam, jumlah keseluruhan mangsa yang menerima rawatan ekoran pencemaran Sungai Kim Kim adalah seramai 4,035 orang. Dalam perkembangan lain, beliau berkata, kerja-kerja pembersihan yang dikawal selia Jabatan Alam Sekitar JAS masih diteruskan. Kerja-kerja pembersihan dilakukan pihak kontraktor menggunakan jentera dan mesin secara manual. Tambahnya, ia dilakukan mengikut giliran penugasan 3 shift yang dijalankan 24 jam sehari. Sepanjang 1 km Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor yang dicemari bahan kimia sudah dibersihkan oleh pihak kontraktor. Menteri Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berkata sehingga tengah malam tadi kerja-kerja pembersihan sungai berjalan lebih pantas daripada yang dijadualkan. Katanya baki 500 meter Sungai Kim Kim dijangka dibersihkan dalam masa 2 hari. Yang paling tercemar sudah dibersihkan di Sungai Kim Kim ya. So 1 kilometer kita berharap bahawa hari ini, hari esok 2 hari maksimum kita boleh bersihkan. Kalau tak ada hujan, cuaca baik, kita boleh bersihkan dengan baik. Beliau berkata demikian selepas melawat pusat rawatan awal di Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Semalam, 3 kontraktor yang dilantik Kerajaan Negeri Johor telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan sebahagian daripada 1.5 km kawasan tercemar di Sungai Kim Kim. Kerja pembersihan melibatkan 90 pekerja bermula Rabu lalu. Sejumlah 250 beg tanah tercemar dan 350 metrik tan air tercemar telah dikumpulkan dalam operasi pembersihan itu. Tugas berkenaan dipantau pelbagai agensi di kawasan zon merah termasuk pihak Jabatan Kimia, Bomba, JAS, Kesihatan dan Meteorologi. Hampir 90% orang awam yang dirujuk ke pusat rawatan awal di Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang didapati mengalami sindrom keresahan. Kesan keadaan panik menyebabkan mereka yang mengalami masalah kesihatan sebelum ini menjadi lebih teruk. Dan bagi perkembangan terkini, kita terus bersama Muhammad Azizi Sunib langsung dari Pasir Gudang. Silakan Azizi. Terima kasih rakan tugas di Sri Pentas dan saya masih lagi berada di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor Bahru dan kalau kita lihatkan di sini masih lagi ramai para pesakit ataupun mereka yang mendakwa diri mereka mendapat kesan daripada pencemaran kimia yang berlaku di Sungai Kim Kim Pasir Gudang dan sedikit perkongsian kalau kita lihatkan daripada kenyataan yang diberikan oleh Dr. Sahrudin Jamal iaitu Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan juga Pertanian Johor Bahru Johor yang mengatakan bahawa jumlah pesakit yang berada di ward pada ketika ini telah menurun daripada 371 orang berbanding 491 pesakit sebelum ini dan daripada jumlah itu juga 8 daripada mereka masih lagi berada di ward rawatan rapi ICU di Hospital Sultanah Aminah dan kalau kita lihatkan juga di Pasir Gudang, di Stadium Pasir Gudang ini kalau kita lihatkan mereka
masih lagi mendapat rawatan yang diberikan oleh para petugas yang ditugaskan di sini, dan saya bercakap dengan salah seorang daripada pakar psikologi klinikal iaitu Puan Azlina Rozi Muhammad Ghaffar yang ditugaskan di sini, iaitu pasukan bantuan daripada Mercy, yang mengatakan bahawa 70% daripada pesakit yang diterima di medic base ini adalah mengalami sindrom keresahan, dan beliau juga mengatakan bahawa mereka yang mendapat sindrom keresahan ini adalah kerana mereka merasakan bahawa rasa bimbang, rasa cemas dan panik terhadap apa yang dibaca ataupun apa yang dilihat sendiri apabila mereka melihat sendiri mungkin jiran mereka sendiri yang mengatakan bahawa mereka merasa loya atau merasa ingin pingsan atau merasakan terdapat ruam-ruam di badan kerana mereka sendiri mungkin tidak cukup tidur ataupun dikatakan mengalami gangguan kesihatan disebabkan oleh perasaan ataupun psikologi mereka sendiri. Dan mungkin daripada 70% itu memang menghadapi kesan daripada pencemaran kimia yang berlaku di Sungai Kim Kim, tetapi sebenarnya yang lain adalah sihat tetapi mereka merasakan resah dan juga cemas. Dan saya rasa itu saja perkembangan yang dapat dibawakan daripada Stadium Pasir Gudang di Johor ini. Kita kembali ke Sri Pentas bersama rakan tugas. Silakan. Baik, terima kasih Azizi untuk laporan anda di sana. Seterusnya, rakyat Malaysia perlu berusaha untuk mencapai kejayaan dan mempunyai perasaan malu jika gagal untuk mengecapinya. Mengambil contoh negara Jepun, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, negara itu berjaya pulih daripada kemusnahan Perang Dunia Kedua sehingga menjadi kuasa ekonomi kedua terbesar disebabkan pegangan masyarakatnya yang berasa malu jika tidak dapat membangunkan negara dalam masa singkat. Kalau kita terkenal sebagai bangsa yang utamakan kualiti yang tinggi, maka dunia akan hormati kita. Barangan kita akan dibeli oleh mereka. Tidak ada soalan tentang kualiti barangan keluaran kita. Dengan itu kita akan maju kerana kita dapat memasarkan buatan kita dengan begitu meluas ke seluruh dunia, seperti mana orang Jepun yang kalah dalam perang dibom dengan bom atom tetapi dapat pulih negara mereka dalam masa yang pendek dan mereka dapat mengatasi negara-negara yang menang perang pun. Sebabnya ialah kerana mereka tidak ingin merasa malu. Perdana Menteri berucap pada majlis pelancaran program Ikon Remaja Wilayah Persekutuan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya sebentar tadi. Beliau turut menggesa remaja untuk menunjukkan contoh sifat baik kerana mereka adalah pemimpin masa depan negara. Program Ikon Remaja Wilayah Persekutuan bertemakan Wilayah Ceria Inspirasiku melibatkan penyertaan 2,000 remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Fasa pertama program yang berlangsung selama 6 hingga 8 bulan ini bertujuan membimbing remaja untuk mempunyai kesedaran tinggi terhadap matlamat hidup dan tanggungjawab kepada diri, Tuhan, keluarga, bangsa serta negara. Pengurusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Yang di-Pertuan Agong hari ini mengingatkan warga Angkatan Tentera Malaysia agar tidak meruntuhkan benteng disiplin dan profesionalisme yang telah dibina oleh ribuan pejuang negara sebelum ini. Baginda bertitah bahawa etos atau sifat ketenteraan akan rosak binasa sekaligus membawa padah kepada rakyat serta negara sekiranya benteng itu runtuh. Budaya, tradisi, disiplin, sikap profesionalisme dan semangat berpasukan adalah merupakan etos ketenteraan yang menempatkan Angkatan Tentera Malaysia lebih unik kedudukannya daripada lain-lain perkhidmatan dan agensi awam. Jangan sekali-kali meruntuhkan benteng disiplin dan profesionalisme yang telah dibina oleh ribuan pejuang negara sebelum ini. Apabila runtuh benteng ini, nescayalah akan rosak binasalah etos ketenteraan. Akhirnya negara dan rakyat jelata yang akan menerima padahnya.
Baginda bertitah ATM juga tidak lagi boleh terus kekal statik dan mengamalkan pembudayaan minda tahap lama dalam menghadapi ancaman tradisi, hybrid maupun alam maya. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian di istiadat pembarisan pentauliahan diraja dan pengurniaan Watika Tauliah Pegawai Kadet ATM 2019 di Kem Perdana Sungai Besi sebentar tadi. Seramai 504 pegawai kadet telah ditauliahkan dalam istiadat berkenaan yang julung kalinya turut menggabungkan pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan bersama-sama pegawai kadet graduan Akademi Tentera Darat, Kapal Diraja Sultan Idris I dan Akademi Tentera Udara. Merupakan anak bongsu daripada anak kepada seorang pesara guru ini merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Selangor kini dalam persiapan menjadi sebuah negeri pintar menjelang tahun 2025. Banyak inisiatif yang telah dan sedang digerakkan ke arah mendidik penduduk negeri itu bagi merealisasikan dasar berkenaan. Di Sabak Bernam ketika ini sedang berlangsung jelajah 360 Smart Selangor bagi menjayakan hasrat itu. Kita terus saja ke Stadium Sungai Besar bersama wartawan Izrina Amir Hamzah. Terima kasih Hazrin Hussein di Sri Pentas Jelajah 360 Darjah Smart Selangor edisi 2019 membuka tirai di Sabak Bernam ini dengan objektif tidak lain tidak bukan untuk memperkenalkan kepada penduduk di negeri ini mengenai inisiatif Smart Selangor. Ia penting dalam persediaan Selangor menjadi sebuah negeri pintar dan rakyatnya cakna dengan apa yang dirancang oleh kerajaan negeri. Pemerbadanan Menteri Besar MBI Selangor selaku agensi teraja utama, inisiatif ini terus turun padang mendampingi penduduk dan menyebarluas maklumat mengenai Smart Selangor. Bersama saya ketika ini, Ketua Komunikasi Korporat MBI, Puan Hanizah Abdul Aziz. Terima kasih Puan sudi bersama kami dalam Buletin 1.30. Puan, jelajah di Sabak Bernam satu lagi usaha memastikan tiada siapa yang tertinggal dalam usaha memastikan inisiatif Smart Selangor diterima dan difahami secara menyeluruh. Setakat ini bagaimanakah hasilnya? Kami amat gembira kerana di 3 lokasi yang lepas kita berjaya mengumpul lebih 70,000 pengunjung. Bermakna sambutan yang diberikan oleh orang ramai sangat menggalakkan. Dan kami harap untuk siri tahun 2019 lebih ramai lagi yang akan bersama-sama kami untuk mengetahui apa yang ditawarkan atau apa ada di negeri Selangor. Jadi apa pengisian nak Sabak Bernam kali ini? Di Sabak Bernam kami tingkatkan lagi pengisiannya. Bersama kami rakan-rakan setia jelajah. So kita ada Unicel, kita ada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor dan juga Esko Sains Teknologi dan Inovasi. Bersama juga kami kali ini rakan-rakan pempamer seperti SSD Innovation yang membawa inisiatif pintar Smart Selangor menjelang 2025 dan kami ada KDB Waste Management yang akan berkongsi maklumat tentang pengutipan sampah secara lebih efisien dan smart. Kami ada Tourism Selangor, Hijrah, Impens dan yang paling menarik sekali FA Selangor bersama-sama kami membawa jersey baru untuk penyokong Great Giant dan pada pukul 2 saya rasa ada Amri Yahya akan berada di pentas jelajah untuk bersama dan beramah mesra bersama penyokong Great Giant dan dia juga akan bersama dalam acara timbang bola dan pada malam nanti kita ada Papa Rock Malaysia Datuk Ramli Sarip bersama kita di dalam konsert mega. Okey, kita ada jelajah main bola, kita ada pemain bola kita Amri Yahya, kita juga ada Ramli Sarip pada malam ini konsert. Jadi terima kasih Puan Hanizah kerana sudi bersama kami dan kerana masa begitu pendek. Jadi kita tak nak cakap banyak dan kepada anda yang berada di Sabak Bernam, Tanjung Karang, Sekincan, Kuala Selangor dan yang berhampiran, mari ke Stadium Sungai Besar bagi merasai sendiri kemeriahan jelajah 360 Darjah Smart Selangor ini. Izrina Amir Hamzah kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Intan. Seterusnya, pelakon popular era 1950-an, Wafa Abdul Kadir, 52 tahun, meninggal dunia di rumahnya di Petaling Jaya, Selangor awal pagi tadi selepas hampir 5 tahun bertarung dengan kanser peritoneal. Allahyarham Wafa dilapor menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 1 pagi tadi dengan meninggalkan suami Tajul Faizal Tamimuddin dan beberapa anak. Jenazah dibawa ke Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail di Ibu Negara untuk disembahyangkan dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara.
Video pengebumian ini dikongsikan rakan baik Allahyarham Tuan Asmawi Tuan Umar di laman sosial. Laporan sebelum ini menyebut Wafa disahkan menghidap kanser ovari tahap 4 pada April 2015. Berikutan itu, beliau terpaksa membuang keseluruhan organ wanita iaitu ovari, tiub falopio, rahim dan omentum. Selepas pembedahan itu, Wafa kembali sihat, tetapi pada awal 2016, beliau berdepan pula dengan kanser peritoneal. Allahyarham juga dilaporkan sudah menjalani 18 sesi kemoterapi bagi menghapuskan sel kanser. Wafa adalah anak bekas Mufti Wilayah Persekutuan Allahyarham Tan Sri Abdul Kadir Talib. Hai Wafa binti Suhair, wahai hamba Allah, anak hamba Allah, mudah-mudahan Allah mengasihi kamu, dunia dan segala kemegahan dunia. Saya dengan Datuk Siti tengah letak kereta. Dengan 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Kita ke laporan antarabangsa. Keadaan jerebu yang melanda wilayah utara Thailand kini semakin teruk dengan indeks kualiti udara berada pada paras kritikal. Jabatan Pengawalan Pencemaran Thailand dalam laporan kualiti udaranya memaklumkan daerah Mesai Chiang Rai berada pada bacaan 320 yang merupakan bacaan tertinggi di seluruh negara. Kualiti udara keseluruhan di wilayah utara dikategorikan daripada tidak sihat dengan bacaan indeks kualiti udara 187 kepada indeks kualiti udara 206 iaitu tahap amat tidak sihat. Imej satelit menunjukkan sejumlah 561 titik panas berada di wilayah utara di mana Mae Hong Son mencatatkan jumlah tertinggi dengan 104 titik panas. Dalam pada itu, kampus Lampang di Universiti Thammasat telah membatalkan sesi pembelajaran dan tugasan pejabat bermula hari ini sehingga Isnin disebabkan jerebu di kawasan yang terjejas. Jerebu telah menjadi masalah tahunan di 9 wilayah di utara Thailand yang diakibatkan kebakaran hutan, pembakaran secara terbuka dan juga jerebu merentasi sempadan dari negara jiran Laos dan Myanmar. Baik, sekian Buletin 1.30. Sebelum kita berpisah, saksikan kereta Alvin and the Chipmunks di Hollywood Walk of Fame sempena tidak sihat dengan bacaan indeks kualiti udara 187 kepada indeks kualiti udara 206 iaitu tahap amat tidak sihat. Imej satelit menunjukkan sejumlah 561 titik panas berada di wilayah utara di mana Mae Hong Son mencatatkan jumlah tertinggi dengan 104 titik panas. Dalam pada itu, kampus Lampang di Universiti Thammasat telah membatalkan sesi pembelajaran dan tugasan pejabat bermula hari ini sehingga Isnin disebabkan jerebu di kawasan yang terjejas. Jerebu telah menjadi masalah tahunan di 9 wilayah di utara Thailand yang diakibatkan kebakaran hutan, pembakaran secara terbuka dan juga jerebu merentasi sempadan dari negara jiran Laos dan Myanmar.